Barisan hakim yang bijaksana. Guru-guru dan rekan-rekan sekalian, tajuk saya pada hari ini ialah faedah mempawang event. Mempawang event adalah amalan yang berfaedah. Amalan ini dapat dilakukan oleh orang ramai. Cara ini akan menyebabkan orang ramai yang mengamalkan sikap berhormat semasa berlangsung. Apabila kita mempawang event, wang kita tidak akan dibelanjakan dengan perkara yang sosial. Kita juga akan menekan rumah kita untuk membeli barang yang kita perlu sahaja. Lepaslah mata. Sikit-sikit amal-amal yang bersih. Lepaslah inilah yang harus kita penganjur menjadikan sebagai penganjur. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan sikap berhormat semasa berbelanja dengan simpang kita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, Bapak 19 yang berusaha, Tuan Berkuasa, Hakim yang bijaksana, dan guru-guru yang berguru. Tajuk syarah saya pada hari ini adalah pentingnya menghargai masa. Orang selalu berkata bahawa masa itu ibarat emas. Hal ini bermakna masa amat berharga bagi semua orang. Terima kasih. Yang dihormati Tuan Majlis yang berusaha dan besar, barisan hakim yang bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Selamat pagi saya ucapkan. Tajuk syarahan saya pada pagi yang berbahagia ini ialah makanan seimbang masyarakat sihat. Hadirin sekalian, makanan seimbang terpenting untuk hidup. Makanan yang juga akan menjadikan seseorang itu sihat. Makanan menyebabkan penyakit kepada manusia. Makanan yang tidak berkhasiat akan menyebabkan kita mudah diserang penyakit. Kerana kekurangan zat dan vitamin di dalam badan, oleh itu kita harus tahu memilih makanan yang dapat menyihatkan badan. Apabila kita mengambil makanan bergula terlalu banyak, kita mengalami penyakit kencemasan. Pengambilan garam yang berlebihan gula akan menyebabkan kita diserang penyakit darah tinggi. Bagi mengelakkan pembayaran untuk kos rawatan. Kita perlu memilih makanan yang seimbang. Tindakan ini penting bagi memastikan kesihatan terjamin. Hadirin sekalian, akhir kata dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sihat, kita harus mengambil makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang akan menjadikan otak kita cerdas dan badan kita pula akan cerdas. Sekian, terima kasih. Menjadikan penelitian majlisan adalah bijaksana. Barisan pada hakim dan dikasih guru-guru serta hadirin sekalian. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah kepentingan disiplin kepada murid-murid.
Hadirin yang dimuliakan, daripada makna perkataan disiplin ini dapat kita fahami bahawa disiplin sangat bertahap kepada murid untuk meningkatkan kejayaan. Murid yang berdisiplin dapat mengawal tingkah laku mereka ketika berada di sekolah. Keadaan ini dapat akan bertanggungjawab terhadap keadaannya. Mereka akan belajar dengan bersungguh-sungguh dan menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru dengan sempurna. Seperti inilah yang akan membawa kejayaan yang sebenar dalam pelajaran. Terima kasih. Yang dihormati Tuan Profesor Majelis, yang berusaha Tuan Guru Besar, Allah Hakim yang arif, lagi bijaksana, guru dan hadir sekalian. Tajuk syarah saya adalah Berjimat Jemaah Amalan Mulia. Hadirin yang dihormati, perkara utama yang perlu dalam berjimat adalah dari segi penggunaan wang. Jangan bersikap boros dan membeli barang yang tidak perlu. Kita seharusnya menabung wang untuk kegunaan masa hadapan. Selain itu, kita juga perlu berjimat dalam menggunakan air. Air merupakan satu keperluan kegunaan penting dan harus dikawal tidak membazir. Terus memproses air bersih juga mungkin meningkat dari semasa ke semasa. Hal ini akan dibebankan pengguna jika tidak berjimat.
Okey, terima kasih. Yang saya hormati Tuan Musi Majlis yang berusaha Tuan Guru Besar, para hakim bijaksana, guru-guru dan rakan sekalian, salam sejahtera saya diucapkan. Pada pagi ini saya akan menyampaikan syarahan tajuk faedah dalam sekolah. Hadirin sekalian, kita untuk berada Malaysia Kalimah ingat tempat berwakti. Kita boleh pergi tempat ibadah, kawasan perjalanan, kawasan panggilan seperti pantai dan kawasan tertentu. Apabila kita dalam sekolah, kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dan memupuk semangat cinta akan negara. Hadirin sekalian, kita akan dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Kesannya, kita akan dapat pengetahuan dan pengalaman baharu yang tidak boleh didalam belajar. Dalam sekolah juga akan memberikan hiburan kepada kita setelah nak belajar. Kita pada ini akan memberikan peluang untuk pada kita untuk menikmati keindahan alam. Hadirin sekalian, akhir kata, saya datang sekolah juga banyak faedah, ibarat kata jauh berjalan terus pengalaman. Oleh itu kita harus memperhatikan setiap lawatan sekolah yang diadakan oleh pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Yang mulia Tuan Musi Majlis, para hakim yang bijaksana, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan serta rakan-rakan yang dihormati sekalian. Nenek moyang kita sejak dahulu kala telah sedia akan terikat betapa pentingnya perpaduan dan muka antara manusia dengan manusia. Maka terciptalah satu ungkapan yang berbunyi bersatu teguh bercerai beruang yang menjadi tajuk syarahan saya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia merupakan negara kita yang cinta, penduduknya berbilang bangsa, berbilang corak kehidupan, sosial, kebudayaan, adat asal dan bangsa. Namun, keadaan yang berbagai ragam inilah yang menjadi keinginan dan menjadi kekuatan keluarga Malaysia. Sekiranya kita sedang berusaha perpaduan, nescaya kedaulatan dan keselamatan negara kita akan terjamin. Begitu juga kebahagiaan dan kesempurnaan hidup kita akan kekal pada masa hadapan. Hanya dengan semangat bersatu padu inilah yang menjadi kekuatan keluarga Malaysia. Dan ia memiliki senjata yang amat berkesan untuk memusnahkan musuh negara. Hanya dengan semangat bersatu padu inilah hanya dengan semangat bersatu padu yang agung inilah maka kita dapat memelihara negara kita. Sekian, terima kasih. Yang dihormati Tuan Musi Majlis, Tuan-tuan pengadir, guru-guru dan kawan-kawan sekalian. Tajuk pada hari ini ialah kasih sayang. Apakah itu kasih sayang? Kasih sayang ialah perasaan mesra yang terjalin antara dua pihak. Kasih sayang juga dapat dibahagi kepada beberapa kategori, iaitu kasih sayang terhadap negara dan bangsa, antara ibu bapa dan anak, saudara mara, sahabat handal serta jiran tangga. Kawan-kawan sekalian, bagaimanakah tanda kasih dan sayang? Oh ibu, aku sayang padamu. Oh negaraku, aku cinta padamu. Adakah kata-kata itu menandakan kita telah sayang, telah kasih? Hadirin, bagaimanakah tanda kasih sayang yang sebenarnya?
harus sangat setia kepada negara, perlembagaan, bendera, pemimpin-pemimpin dan kekuasaan kita. Kepada ibu bapa, adakah dengan memberi uang yang banyak kepada anak-anak menandakan ibu bapa telah benar-benar sayangkan mereka? Tidak. Kasih sayang tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ini tidak akan bermakna kepada anak-anak kalian. Malangnya, sebahagian masyarakat kita telah menjual kasih sayang semata-mata kerana uang. Sedih, amat sedih sekali kalau kita membawa ibu bapa berjalan-jalan atau bercuti contohnya. Belikanlah makanan berkhasiat yang disukai oleh mereka. Membantu membuat kerja-kerja rumah, rajin belajar dan mendengar nasihat mereka. Jadilah anak yang disayangi. Sekian, terima kasih. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, guru-guru, rakan-rakan sekalian. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah menghargai masa. Kita perlu menghargai masa kerana masa tidak boleh berulang. Kita juga perlu menghargai setiap saat dan minit. Sebagai pelajar, kita perlu menghargai masa. Kita perlu belajar mengikut masa dengan membuat jadual waktu. Dan juga kita perlu menyiapkan diri sekolah pada masa yang ditetapkan. Rakan-rakan sekalian, kita perlu menjadi orang yang mencintai masa. Kata pepatah, masa itu emas. Oleh itu, kawan-kawan, kita mestilah sentiasa menjaga masa kita. Saya ingin menyuruh kawan-kawan agar sentiasa menghargai masa. Sekian, terima kasih. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha, Tuan Pengetua, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah masyarakat berilmu negara maju. Saya pasti tidak ada sejarah pun yang akan menafikan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Ilmu sebagai pelita hati, iaitu merupakan sinar yang dapat memberikan panduan kepada seseorang. Ilmu juga merupakan asas kemampuan kepada seseorang untuk mengetahui kebenaran sesuatu perkara. Melalui ilmu jugalah kita akan dihormati dan disanjung tinggi. Ilmu dapat kita peroleh secara langsung atau tidak langsung. Ilmu secara langsung dapat kita peroleh daripada tadika hingga kebenaran tadi. Manakala ilmu secara tidak langsung dapat kita peroleh daripada berbagai sumber, termasuklah pembacaan dan pengalaman kita. Dalam hal ini, rakyat Malaysia sebenarnya amat mudah untuk memperoleh ilmu. Hal ini demikian kerana kerajaan banyak menyediakan kemudahan kepada rakyat seperti perpustakaan awam. Oleh itu, masyarakat sepatutnya mengambil peluang ini untuk menimba ilmu sebanyak yang mungkin. Masyarakat yang tidak berilmu akan merasa rendah diri atau akan lebih mudah dipandang rendah apabila berhadapan dengan golongan masyarakat yang berilmu. Dengan adanya ilmu, kita dapat memajukan negara kita. Masyarakat yang berilmu merupakan masyarakat yang sentiasa berfikir untuk meningkatkan kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya ciptaan-ciptaan dalam kalangan rakyat yang cintakan ilmu ini. Sekian, terima kasih.